Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi sahabat saya Ustaz Abdullah Syarazi, pengurusi masjid, JK masjid, tuan-tuan, puan-puan, para alim ulama, asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini seperti mana biasa di masjid ini dan juga di masjid-masjid yang lain, kebiasaannya kita akan buat ceramah ataupun tazkirah ataupun kuliah ambang Ramadan. Kita memberikan peringatan bersempena dengan ketibaan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita hampir memasuki Ramadan. Kalau ikutkan malam ni kira 29 Syakban lah malam ni. Dan kalau ikutkan kita akan tengok anak bulan 29, kita akan tengok anak bulan Ramadan petang besok. Kalau kita nampak anak bulan, kita akan puasalah pada hari Isnin. Kalau kita berdasarkan kepada ru'yah. Kalau kita tak nampak, kita akan cukupkan 30. Kita akan berpuasa pada hari Selasa. Maknanya kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan lebih kurang sehari ataupun 2 hari sahaja lagi. Seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Mereka menyebut sebagai mausimul khairi wat ta'ah, sebagai musim kebaikan dan musim ketaatan. Apabila tiba kebaikan di dalam perkara agama khususnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merasa gembira. Kita kena rasa gembira. Bila nak sambut Ramadan, kita kena mendidik diri kita, mendidik hati kita, perasaan kita, emosi kita, dan seterusnya nampak pada tindakan, nampak pada kita punya jawarih, kita punya tubuh badan kita, tindakan kita. Kita kena mendidik supaya kita merasa gembira. Walaupun kita tidak nafikan di dalam bulan Ramadan itu ada dia punya masyaqqah, dia punya kesusahan. Kita disuruh berpuasa, diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama dengan isteri, dan perintah supaya menjaga lisan, bercakap perkara-perkara yang buruk tidak dibenarkan sama sekali. Di luar Ramadan, lebih-lebih lagi di dalam Ramadan, ada dia punya masyaqqah, dia punya berat, dia punya bebanan tu ada.
Tapi kita kena mendidik hati kita ini supaya gembira apabila datangnya Ramadan, kerana Ramadan ini adalah musim kebaikan. Seperti mana perkara-perkara dunia itu ada musim dia. Kalau musim bola kan, musim bola semua orang bercakap pasal bola. Kalau orang muda dia tahulah ini musim nak memula kelab ni ambil pemain ni pergi ke sana pergi ke sini. Kalau musim bola. Kalau musim durian, semua orang bercakap pasal durian. Tengok dalam Facebook tu semua pasal durian. Orang ni tu durian ni pasal durian ni. Harga sekian, rasa sekian. Kalau musim pilihan raya, semua bercakap pasal politik. Musim pilihan raya semua bercakap pasal politik. Ada musim dia. Di dalam agama kita ada musim dia. Musim yang kebaikan, musimul khairi wa ta'ah, ialah bulan Ramadan. Tidak ada musim yang paling baik melainkan musim Ramadan. Tidak ada ketaatan yang paling dikehendaki melainkan di dalam bulan Ramadan. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bergembira. Di mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika huwa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan kelebihan Allah dan dengan rahmatnya, maka mereka bergembiralah dengan kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan ini, ataupun di dalam apa-apa saja kebaikan agama dan juga kebaikan dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaklah kita bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Ia adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan daripada hasil-hasil dunia ataupun perkara-perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala suruh kita bergembira. Kalau kita tak bergembira, macam mana? Macam mana benda ni kita tak boleh nak buat? Kita tak boleh nak buat. Masalah perasaan ni kita tak boleh nak buat. Masalah hati kita tak boleh nak buat. Rasa susah bulan Ramadan. Anak nak masuk sekolah, tu nak kena hantar anak sekolah. Bangun pagi-pagi nak kena kejut anak bangun sahur. Saya ada 4 orang anak sekolah. Orang kabut sekali. 2 orang anak kecil. Dah dekat setahun lebih dah tak tidur mana malam ni. Dah ada 2 orang anak kecil. Pagi-pagi nak kena kejut anak. Lepas tu nak kejut bangun sahur lagi, bukan senang budak-budak ni. Ada kesusahan dia macam mana? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya lemah lembut itu, bersikap pemaaf itu, dengan bitahallum maksud dia dengan buat-buat jadi pemaaf, melatih diri. Para ulama menyebut innamal akhlaqu bitakhalluq. Sesungguhnya akhlak itu dengan kita buat-buat berakhlak. Kita kena mendidik diri kita ini supaya kita bergembira dengan Ramadan. Kita kena didik diri kita supaya gembira dengan Ramadan. Kalau kita tak gembira dengan Ramadan, susah kita nak masuk dengan Ramadan dan nak ambil kebaikan daripada Ramadan tu. Kita rasa berat dah dengan Ramadan ni, kita rasa berat. Kita dah jadi susah dah. Dah jadi susah dah. Jadi ini benda yang mula-mula sekali. Apabila tibanya Ramadan, kita kena bergembira kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bergembira.
Kalau kita tak boleh gembira, susah kita nak gembira, kita kena ajar diri kita supaya bergembira. Dengan kita tahu ada kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan, ada pahala yang sangat banyak, ada rahmat yang sangat banyak, ada maghfirah yang sangat banyak, dan kita pun tak tahu bila kita mati. Tengok-tengok lepas Ramadan kita dah mati, kita pun tak tahu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, a'maru ummati min baini sittin wa sab'in wa qalilun minhum man yujawizu dhalik. Umur umatku di antara 60 hingga 70. 60 hingga 70 kebiasaan. Wa qalilun minhum man yujawizu dhalik, dan sedikit sahaja di kalangan mereka yang melepasi demikian itu, yang melepasi 70 sikit je. Ini yang kita perhatikan di sekeliling kita. Pencen nombor 60 kan, pencen ada tersumbat, pergi angiogram semua, 3 tersumbat, masuk stand lah apa, mulalah kolesterol banyak, kecil manis pun tinggi. Wala'iyazubillah, ada macam-macam penyakit sekarang, bermacam-macam kanser yang kita tak pernah dengar pun ada, bermacam-macam kanser. Kita pun tak tahu bila kita meninggal. Jadi inilah peluang untuk kita di dalam bulan Ramadan ni, kita nak kejar amalan ni. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua orang tahu. Di sini kita nak kejar ni, kita nak dapat kelebihan ini. Man hurima khairuha faqad hurim. Hadis Nabi sebut, sesiapa yang dihalang daripada kebaikan Lailatul Qadar, maka sesungguhnya dia telah benar-benar dihalang daripada kebaikan. Jadi kita kena gembira, kena senang hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kelebihan supaya kita sempat masuk dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Para ulama zaman dulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan tu, mereka doa dah. Mungkin setengah orang dah biasa dengar. Ada seorang ulama dia kata, Al-Mu'alla ibnu Al-Fadl, dia kata, kanu yad'un Allah Ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadana. Mereka dahulu, orang-orang soleh, ulama-ulama zaman dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan tu. Kita 6 bulan sebelum Ramadan, selesai Ramadan pun sudah tak sedar je. 6 bulan sebelum Ramadan, orang-orang soleh zaman dulu, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka doa kepada Allah supaya menyampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan yang akan datang. Yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lagi, 6 bulan lagi tu, separuh lagi tu, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada mereka, terima amalan-amalan mereka di dalam bulan Ramadan. Ini orang zaman dulu, cara orang-orang soleh zaman dulu, yang kita boleh ambil kelebihan, yang kita boleh ambil manfaat. Para tabi'in, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, begini keadaan mereka. 6 bulan berdoa sebelum sampai di dalam bulan Ramadan, doa dah supaya boleh masuk dalam bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, 6 bulan lagi doa supaya terima. Doa mereka disebut oleh seorang perawi hadis tabi'ut tabi'in yang terkenal, namanya Yahya bin Abi Kathir. Dia kata di antara doa mereka, kana min du'aihim, di antara doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, selamatkanlah aku masuk ke dalam bulan Ramadan, wasallim li Ramadan, dan selamatkanlah aku di dalam bulan Ramadan. Maknanya tak buat maksiat,
dapat kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan, dapat buat amalan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan di dalam bulan Ramadan daripada aku dengan sepenuh penerimaan. Ini di antara doa mereka. Kita boleh amalkan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa para ulama dulu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak sampai bulan Ramadan, para ulama kata Nabi akan memberikan khabar gembira. Nabi pergi ke lorong-lorong dan Nabi suruh orang pergi. Nabi kata seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma hadara Ramadan, apabila tiba Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qad ja'akum Ramadanun, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang mulia, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kamu berpuasa di dalamnya, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan, fihi lailatun khairun min alfi syahr, padanya di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, man hurima khairuha faqad hurim, sesiapa yang dihalang daripada kebaikan Lailatul Qadar, sesungguhnya dia benar-benar dihalang daripada kebaikan. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Para ulama menyebut bahawa ini adalah berita gembira. Nabi sebut kepada para sahabat dan Nabi suruh orang pergi sebut ke lorong-lorong, sebut supaya orang ramai merasa gembira, nak bagi semangat dan nak bagi sungguh dan nak bagi ada suasana bulan Ramadan. Kalau orang kata kepada kita, perlu ke buat amal Ramadan ni, ceramah amal Ramadan, perlu. Kita bagi peringatan kepada orang ramai, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada para sahabat. bahkan para ulama mengharuskan ataupun menyatakan sunat untuk kita ucap tahniah masuk bulan Ramadan. Ucap tahniah harus dan disunatkan. Ada yang kata harus, ada yang kata sunat. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada ucap tahniah apabila terima nikmat. Apabila seseorang itu menerima nikmat, dapat anak, dapat apa-apa nikmat, kita akan ucap tahniah. Maka Ramadan ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka diharuskan. Begitu juga berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, beritahu kepada orang ramai. Para ulama kata kita disunatkan, harus ataupun disunatkan untuk kita ucap tahniah sesama kita, tahniah dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini cara dia macam mana kita nak sambut bulan Ramadan. Nah, cara dia macam mana kita nak sambut bulan Ramadan, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, nak masuk di dalam bulan Ramadan ini mestilah dengan niat yang baik. Mesti kena ada niat. Tetapkan niat. Kerana semua amalan itu berdasarkan kepada niat. Semua amalan berdasarkan kepada niat. Hadis yang semua orang tahu, innamal a'malu binniyat, bahawasanya amalan itu dengan niat. Niat ini membezakan di antara adat dan ibadat. Membezakan di antara adat ini perkara-perkara yang kita, kebiasaan kita. Tak makan, ada orang dia tak makan, kebiasaan dia tak makan. Tak makan, tak minum, daripada pagi sampai ke malam, malam baru makan. Ada orang kebiasaannya begitu. Jadi apa yang membezakan dia? Yang membezakan kebiasaan dia, adat dia itu dengan ibadat puasa, apa yang membezakan niat dia.
Tidak sah tidak sah sesuatu amalan jika tidak ada niat. Tak ada niat langsung tidak sah. Bukan lafaz niat, niat. Lafaz niat itu masalah yang lain. Tapi niat, tak ada niat, tidak sah. Kalau niat bercampur-campur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahawasanya setiap amalan itu dengan niat, dan bahawasanya setiap orang apa yang diniatkannya. Kalau niat bercampur-campur, ada niat kerana Allah tapi bercampur juga kerana nak menguruskan badan, niat bercampur-campur, dia boleh pahala tapi tidak sepenuhnya. Boleh pahala tapi tidak sepenuhnya, tidak bulat pahala tu, boleh. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab syarah hadis dia Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut semasa dia menguraikan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Niat bercampur-campur. Ada sebahagian pendapat ataupun segelintir kata tak dapat apa-apa, berdasarkan kepada dia panggil, ada satu ilmu bahasa Arab tu dia panggil i'rab, struktur ayat di dalam bahasa Arab. Berdasarkan kepada sebahagian i'rab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Berdasarkan kepada faman kanat hijratuhu lidunya, maka sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang mahu dia dapatkan, dia ada cara i'rab dia dari sudut bahasa Arab, maknanya tak dapat apa. Dia kata adalah buruk secara takdir ataupun secara bayangannya adalah buruk, maknanya tak dapat apa-apa perbuatan tersebut. Ibn Hajar kata pendapat yang tepatnya, kalau niat bercampur-campur dapat pahala tapi tak sepenuhnya. Dapat pahala tapi tak sepenuhnya. Ada satu hadis berkenaan dengan kepentingan niat bila kita masuk di dalam bulan Ramadan. Hadis yang biasa kita dengar, tapi mungkin kita tak faham betul-betul. Nabi menyebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan, maksud mendirikan Ramadan ni apa? Dia berpuasa dalam bulan Ramadan, dia buat ibadat-ibadat di dalam bulan Ramadan. Ramadan dia ada ibadat-ibadat khusus, sembahyang tarawih tak ada di dalam bulan yang lain, tak ada. Sembahyang witir ada, qiyamul lail ada bulan yang lain, tapi tarawih tak ada, dia sembahyang tarawih. Dan juga ibadat-ibadat yang lain, dia baca Quran. Man qama ramadhana, sesiapa yang mendirikan Ramadan kerana apa? Imanan, kerana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan kerana mengharapkan keridaan Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi rugilah kita kalau kita masuk dalam bulan Ramadan tu tak ada kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada tapi tak sepenuhnya, tak bulat, rugilah kita. Bukan kerana ihtisaban, bukan kerana nak mengharapkan keridaan Allah, bukan kerana nak mengharapkan pahala Allah, ada tapi bercampur-campur, rugilah kita, rugi. Dalam riwayat yang lain wa ma ta'akhkhara man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dia ada tambah sikit, sesiapa yang mendirikan Ramadan kerana beriman kepada Allah, kerana mengharapkan keridaan Allah, diampunkan dosanya apa yang sudah lepas dan yang akan datang. Ada penambahan wa ma ta'akhkhara. Sebahagian ulama kata hadis ni, penambahan ini dhaif,
Sebagian ulama kata sahih. Ibn Hajar antara orang yang kata sahih, yang penambahannya di akhir. Apa yang akan datang pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi kata, Imam An-Nawawi menyebut penghapus dosa ni al-mukaffirat. Imam Nawawi kata al-mukaffirat, tadi al-mukaffirat lah Ramadan tu, mendirikan Ramadan tu kan menghapuskan dosa kan. Imam Nawawi kata al-mukaffirat, penghapus dosa, kalau bertemu dengan dosa dan dosa itu kecil, ia akan menghapuskannya. Maknanya yang dimaksudkan dengan diampunkan dosa-dosa yang sudah lepas tu, maksud dia dosa-dosa kecil. Imam Nawawi kata mana-mana al-mukaffirat, penghapus dosa yang disebut dalam Quran, yang disebut dalam hadis, kalau buat begini akan diampunkan dosa, maksudnya diampunkan dosa kecil. Kalau buat dosa besar akan mengurangkan azab dan mengurangkan dosa-dosa besar tersebut. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi. Kalau tidak buat dosa, orang tu tak buat dosa, maka dia akan mengangkat darjat. Ini disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, syarah An-Nawawi Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Ibni Al-Hajjaj, syarah Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Dia kata, ini Imam An-Nawawi kata. Jadi maknanya apa-apa yang disebutkan oleh Allah, apa-apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk mukaffirat, penghapus dosa, kalau dosa kecil dia akan menghapuskan dosa, kalau dosa besar dia akan mengurangkan dosa, kalau tak ada dosa dia akan mengangkat darjat. Kemudian para ulama membahaskan macam mana boleh dihapuskan dosa yang akan datang, sedangkan dosa yang akan datang tak dibuat lagi, nak dihapuskan macam mana? Para ulama kata ada dua keadaan. Pertamanya, ia adalah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala menjaganya daripada terjebak di dalam dosa, ataupun dia akan buat dosa pada masa akan datang tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Ini disebut oleh para ulama di dalam syarah hadis. Hadis Nabi tadi, dalam riwayat yang lain saya kata tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sesiapa yang mendirikan Ramadan kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampunkan baginya dosa-dosa yang sudah lepas dan akan datang. Wa ma ta'akhkhara, yang akan datang tu sebagian ulama kata lafaz tu tak sahih, sebagian ulama kata sahih, sebagian ulama kata dhaif, sebagian ulama kata sahih. Ibn Hajar antara yang menyatakan sahih. Kemudian para ulama yang kata sahih ni kebincanglah macam mana diampunkan pada dosa yang akan datang, benda tak buat lagi nak diampunkan macam mana? Para ulama kata satu kinayah ataupun satu perumpamaan, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dia. Dia tak akan terjebak dengan dosa, ataupun dia terjebak tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Okay. Jadi bila kita masuk di dalam bulan Ramadan, kita perbetulkan niat kita. Kita masuk Ramadan ini kerana apa? Adakah kerana kita masuk bulan Ramadan ini kerana kebiasaan kita tahun-tahun dulu? Kebiasaan kita datang tarawih, ada murid, ada berkumpul ramai-ramai, ada sikit sebanyak jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Jadi kita pun betulkanlah niat kita, biar sepenuhnya kerana Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya kerana keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun betulkan niat kita. Ada segelintir pendapat orang sufi, mereka kata yang dimaksudkan beriman kerana beriman kepada Allah, kerana mengharapkan keridhaan Allah tu maksudnya apa? Kerana mengharapkan, kerana melaksanakan perintah Allah semata-mata, tak mengharapkan pun pahala. Ini pendapat dia, berat sikit lah. Mereka kata buat apa yang patut dibuat di dalam bulan puasa semata-mata kerana Allah suruh, bukan kerana pahala.
bukan kerana pahala, barulah akan dapat apa yang dijanjikan di dalam hadis tu. Ini pendapat yang segelintir orang sufi lah, tetapi pendapat jumhurnya yang tadi yang saya sebut tadi. Dan alangkah ruginya kalau kita tidak perbetulkan niat kita, kerana pahala berpuasa di bulan Ramadan ini sangat banyak, sangat banyak disebut di dalam hadis. Nabi kata, kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanata 'asharata amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak Adam digandakan kebaikan kepada 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Kita buat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Kalau kita buat satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan gandakan daripada 10, ganda 10, mungkin dapat lebih daripada 10 dan tak lebih daripada 700 kali ganda. Ini pahala amalan-amalan yang lain. Illa shaum, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala simpan di sisinya, tak beritahu. Akan dapat banyak mana, wallahu alam, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala simpan di sisi dia. Maka rugilah kita kalau kita tak niat kerana kita beriman kepada Allah, kerana kita mengharapkan keredaan Allah bila kita masuk bulan puasa, semata-mata kerana adat kita, semata-mata kerana kebiasaan kita. Rugi. Kita umur berapa? 40. Saya 43. Semenjak daripada balik berapa? 15 tahun balik. 25 kali dah puasa, 18 kali puasa, 15 kali puasa. Kalau kita tak niat kepada Allah, kalau sekali pun kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali pun dalam hidup kita pun dah banyak dah pahala. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kalau sekali je kita puasa kerana Allah, imanan wa ihtisaban, kerana beriman kepada Allah, kerana mengharapkan keredaan Allah, sekali pun. Kalau berbelah-belah kali, kalau puluh-puluh kali, beruntungnya kita. Di dalam hadis yang lain disebut daripada Abu Umamah Al-Bahili, alaika bis-shaum, dia tanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, aku telah berkata, wahai Rasulullah, murni bi amrin akhidhuhu anka yanfa'unillahu bihi. Wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan suatu perkara, aku mengambilnya daripadamu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadaku manfaat dengannya. Apa-apa amalan. Nabi pun kata kepada dia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu, hendaklah kamu berpuasa, tidak ada yang seumpama dengannya. Ini pahala puasa. Jadi kita jaga niat kita betul-betul. Kita jaga niat kita betul-betul. Raja' bin Haywah, dia murid kepada Abu Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, fama ru'ya Abu Umamah wala mra'atuhu wala khadimuhu illa siyama. Tidak dilihat Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini yang hadis tadi, dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, perintahkan aku satu perkara, aku nak ambil daripada engkau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat kepada aku. Rasulullah pun kata kepada dia, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu, hendaklah kamu berpuasa, tidak ada yang sepertinya. Raja' bin Haywah, murid kepada Abu Umamah Al-Bahili, dia kata, Abu Umamah, isteri dia dan khadam dia tak pernah dilihat mereka dalam keadaan berpuasa. Sentiasa berpuasa, bulan puasa pun berpuasa, bulan tak puasa pun puasa sunat. Wa kana Abu Umamah la yura fi baitihi ad-dukhanu naharan. Abu Umamah tidak dilihat di rumah dia asap pada waktu siang hari, maknanya tak masak. Waktu siang hari memang tak masak. Illa idza nazala bihim dhaifun, kecuali bila datang tetamu. Fa idza ra'au ad-dukhana naharan, kalau orang tengok ada asap, arafu annahu qad i'tarahum dhaifun, orang tahu ada tetamu yang pergi ke rumah dia. Dia ambil, dia pegang betul-betul nasihat Rasulullah yang suruh dia berpuasa.
Dia memang pegang betul-betul. Sehingga kalau orang tak tengok pun di rumah dia ada asap masak. Kalau kita sekarang tak pernah bangun lah. Duduk tepi rumah tak pernah beli, tak pernah bangun masakan pada waktu siang. Memang dia pegang betul-betul. Ini pada sahabat. Itu perkara yang kedua. Yang pertamanya kita kena bergembira dan kita kena melatih diri kita untuk bergembira dengan Ramadan ini. Perkara yang kedua, kita memperbetulkan niat kita bila kita masuk di dalam bulan Ramadan. Perkara yang ketiga, saya rasa penting untuk kita tahu ialah, selain daripada kita membuat amalan-amalan sunat di dalam bulan Ramadan, wajib untuk kita meninggalkan perkara-perkara haram. Ada orang bila dia masuk bulan puasa, dia bersungguh buat. Benda wajib dia buat, benda sunat pun dia buat. Bahkan mungkin benda sunat lebih banyak daripada benda wajib yang dia buat. Baguslah, tak ada masalah. Tetapi mereka tidak meninggalkan benda haram. Tak tinggal mengumpat, tak tinggal memburukkan orang, tak tinggal menjadi batu api kepada orang, tidak meninggalkan memutuskan silaturahim, tidak meninggalkan makan riba, bahkan ada bagi sedekah duit riba. Sedekah yang sepatutnya itu adalah duit riba, kan duit haram, di sedekah benda yang sepatutnya boleh, tapi ada dia tak beritahu. Tidak meninggalkan benda haram, sedangkan meninggalkan benda haram ini adalah benda yang wajib. Pahala sunat buat, tapi benda haram dia tak tinggal. Seolah-olah seperti biasa yang kita sebut dan kita dengar, macam kita buat, kita ambil air dalam satu bekas, tetapi dosa yang kita buat itu membocorkan bekas yang kita ambil. Kita duduk tampung pahala, kemudian dosa yang kita buat itu membocorkan bekas, jadi keluar belaka pahala itu, tak ada pahala. Sedangkan benda wajib dibuat, benda haram wajib ditinggalkan. Benda wajib dibuat, benda haram wajib ditinggalkan. Kemudian barulah datangnya perkara sunat. Kerana itulah Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kamu, maka jauhilah dia. Jangan buat benda yang haram. Aku larang kamu, jauhilah dia. Wa ma amartukum anhu, apa yang aku suruh, fattaqullaha mastata'tum, maka takutlah kepada Allah mengikut kadar kemampuan kamu. Benda wajib buat, benda sunat ikut kemampuan kita, tapi benda yang haram wajib tinggal. Benda yang haram wajib tinggal. Seperti mana Nabi SAW menyebut dalam hadis kursi, Allah suka kita beribadat kepada dia, kita mendekatkan diri kepada dia dengan apa yang diwajibkan. Benda wajib dan benda haram itu wajib kita tinggal. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu amalan, mimma aftaradtuhu alaihi, daripada amalan yang aku wajibkan ke atasnya. Jadi kita masuk bulan Ramadan, bukan kita buat benda wajib sahaja, ini biasa orang tahu, kemudian kita tambah dengan perkara-perkara sunat, tapi kita tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ini ramai biasanya orang terlepas. Para ulama menyebut, kata-kata ulama bukan hadis Nabi, mereka menyebut a'malul bir ya'maluha al-barru wal fajiru. Benda baik ini, a'malul bir ya'maluha al-barru wal fajir, benda-benda baik dibuat oleh orang yang baik dan dibuat oleh orang yang jahat. Benda-benda baik dibuat oleh orang yang baik dan dibuat oleh orang yang jahat. Sedekah, orang yang baik membuat, diambil daripada rezeki halal. Orang yang rasuah pun dia sedekah, niaga dia rasuah, niaga dia
Ada benda yang tak betul dia sedekah. Maknanya amalan yang baik ini orang baik buat, orang jahat pun buat, tak ada beza. Wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiqun. Ada pun maksiat tidak ditinggalkan melainkan oleh siddiq. Kita biasa baca doa kan, supaya masukkan syurga, ke dalam syurga, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maksiat tidak ditinggalkan melainkan oleh siddiq, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Ini ulama sebut. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqi al-maharim, jauhilah benda haram, takun a'badan nas, engkau akan jadi orang yang paling beribadat. Samalah maksud seperti mana yang disebut oleh para alim ulama tadi. Jauhi benda maksiat, benda baik ni orang buat belaka. Biasa kita tengok penagih dadah pun datang masjid, bukan kita kata tak payah datang masjid. Biasa penagih dadah mula puasa datang. Orang teruk-teruk kita tahu perangai orang ni macam mana, datang masjid puasa tapi maksiat tak tinggal. Jadi Nabi sebut, kalau kita nak benar-benar menjadi orang yang beribadat kepada Allah, jauhi perkara haram. Bukan semata-mata buat benda sunat, buat benda wajib, buat benda sunat, tidak meninggalkan perkara haram. Meninggalkan benda yang haram. Satu lagi hadis daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man sarrahu an yasbaqa ad-da'iba al-mujtahida, sesiapa yang mahu mendahului orang yang sentiasa bersungguh-sungguh beribadat, falyakuffa 'anil dzunub, maka berhentilah daripada buat dosa. Kalau dia nak jadi betul-betul orang yang beribadat, orang yang sembah Allah, orang yang mendekatkan diri daripada Allah, jauhi daripada perkara dosa, jauhi daripada benda dosa. Jangan buat benda sunat tapi dosa tidak tinggal. Jadi perkara yang ketiga ialah kita meninggalkan dosa. Pertama, kita bergembira, kita didik hati kita supaya bergembira bila datangnya Ramadan. Walaupun kita tahu Ramadan itu ada kesusahan, ada masyakkah, ada beban dia. Yang kedua, kita masuk dengan niat yang baik, bulat kerana Allah. Dan yang ketiga, kita meninggalkan benda haram. Jangan semata-mata kita buat benda wajib dan buat benda sunat tapi kita tidak meninggalkan benda haram. Dan yang ketiga, saya nak sebut berkenaan dengan Palestin. Dalam bulan Ramadan, kita jangan lupa kepada Palestin. Kalau tak silap saya, hari ini perang sudah yang ke-157 kot, kalau kita mula daripada 7 Oktober. Dah hampir setengah tahun dah, kira daripada 7 Oktober, 7 bulan 11, 7 bulan 12, 7 bulan 1, 7 bulan 2, 7 bulan 3, 5 bulan dah, 5 bulan lebih sikit. Dan dekat setengah tahun dah sudah berperang di Gaza. Kita jangan lupa kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka berjihad, berperang mewakili kita untuk membebaskan tanah suci umat Islam yang perang di Gaza. Tapi kerana Baitul Maqdis, kerana Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa ini adalah salah satu tempat suci kita. Disebut di dalam hadis, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, jangan kamu bersungguh pergi kepada masjid kerana ada pahala yang khusus. Masjid ni sama je, masjid ni, kundang ni, masjid angkat sana, masjid kat sana, sama je di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali 3 masjid ini ada kelebihan khusus. Jangan kamu bersungguh pergi kerana kelebihan yang khusus yang ada pada masjid tersebut, melainkan 3 masjid.
Al-Masjidil Haram, Nabi kata Masjidil Haram di Mekah, wa masjidi, dan masjid aku Al-Masjidun Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Maknanya ada 3 tempat suci umat Islam. Dan Masjidil Aqsa ini disebut di dalam Al-Quran, ayat yang kita biasa dengar, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram, daripada Mekah Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Dan disebut di dalam hadis, ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, ayyu masjid wudi'a fil ardi awalan, tanya kepada Nabi. Nabi pun kata Al-Masjidul Haram. Masjid manakah yang mula-mula sekali dibina atas muka bumi ni? Mula-mula sekali Al-Masjidul Haram, Nabi kata. Thumma ayyu, kemudian Abu Dzar tanya lagi, kemudian yang mana? Nabi pun kata Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Abu Dzar tanya, kam kana bainahuma, berapa jarak masa mula-mula buat hingga yang buat yang kali kedua di Masjid Al-Aqsa tu, berapa jarak masa? Nabi berkata 40 sana. Masjid Al-Aqsa ni kita tak boleh lupa, ini tempat suci umat Islam. Mereka berperang mewakili kita. Kalau tak ada orang yang berperang, berdosa kita semua. Umat Islam ni berdosa, menjadi tanggungjawab kita. Dan mereka ini ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin negara Islam. Di dalam hadis Nabi disebut al-mu'minu akhul mu'min, seorang mukmin itu adalah saudara kepada mukmin. Dia hendaklah memenangkannya dan tidak meninggalkannya. Tak boleh tinggal, kita biar aja kepada musuh. Di dalam satu hadis yang dhaif disebut, tidaklah seseorang hamba itu meninggalkan saudaranya kepada musuh, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dia ketika mana dia mahu ditolong apabila haknya dicabul. Disebut di dalam satu hadis riwayat Ahmad. Ditinggalkan. Jadi kita jangan lupa kepada mereka. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan jihad. Berlaku perang Badar, tahun kedua berlaku perang Badar, berjihad. Kemudian pada tahun ke-8 Hijrah berlaku Fathu Makkah. Kemudian berlaku peperangan Ain Jalut, lebih kurang tahun 692, lebih kurang macam tu, tahun Hijrah. Peperangan Ain Jalut pada bulan Ramadan melawan tentera Mongol. Tentera Mongol dah menang sini di Baghdad, mereka dah menjarah Baghdad, bunuh khalifah, bunuh rakyat semua, sungai-sungai menjadi merah. Kemudian mereka nak pergi masuk ke Mesir, berperang di satu tempat bernama Ain Jalut pada bulan puasa. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentera Islam menang. Jadi bulan Ramadan ini syahrul jihad, bulan jihad. Bukan bulan semata-mata kita duduk relax je dalam aircon je. Walaupun saya sendiri pun duduk dalam aircon. Bulan Ramadan kan biasanya kan, masuk bulan Ramadan subuh aircon semua sekali, kebiasaannya. Tapi sebenarnya bulan puasa adalah bulan jihad. Walaupun saya sendiri duduk dalam aircon, tapi saya kena sebut bulan puasa adalah bulan jihad. Sepatutnya saya tak sebut lah, tapi saya kena sebut, memperingatkan diri saya dan memperingatkan orang lain. Bulan jihad. Jadi kita jangan lupa kepada Palestin. Disebut di dalam satu hadis, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi fahuwa mata ala syu'batin minan nifaq. Orang yang tak berperang pada jalan Allah, bila pemerintah suruh berperang, berjihad, musuh datang, tak nak berjihad. Pemimpin-pemimpin negara Islam yang duduk dekat-dekat sempadan tu tak nak berjihad dengan tidak ada sebarang alasan. Kalau ada alasan, dijawablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada sebarang alasan, man lam yaghzu, tak nak berjihad. Bila perlu berjihad, tak nak berjihad.
walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, tak ada niat pun nak berjihad. Esok kalau aku sempat nak akhir zaman dengan Imam Mahdi, aku nak berjihad. Kalau kena musuh datang menceroboh negara Islam, aku nak berjihad. Jihad perang ni tak ada dalam diri dia. Fahuwa mata ala syu'batin minan nifaq, dia mati di atas salah satu cabang munafik. Apa maksud dia? Imam Nawawi sebut dia mati seperti mana orang munafikin yang selalu meninggalkan takhalluf, yang selalu meninggalkan jihad. Nabi suruh pergi berjihad, dia tak pergi. Dalam perang Tabuk kan, orang-orang munafikin macam-macam alasan dia bagi, tak keluar berjihad. Nabi suruh pergi berjihad, dia tak keluar. Dalam perang Uhud, Nabi ajak berjihad, dia tak keluar. Dalam perang Khandaq, bila dah musuh dah kepung dah Madinah, dia tak keluar daripada rumah dia. Disebut dalam surah Ahzab, dia tak pergi berjihad. Dia mati seperti mana keadaan orang munafikin yang lari daripada jihad ini. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita jangan lupa kepada mereka dan kita berdoa untuk Palestin. Kita berdoa untuk Palestin kerana bulan Ramadan ini ada satu doa yang khusus untuk orang yang berpuasa. Disebut di dalam hadis daripada Abu Hurairah, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, was-saimu hina yuftiru, orang yang berpuasa sebelum dia berbuka, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Para ulama bahas apakah yang dimaksudkan dengan was-saimu hina yuftiru, dan berpuasa, orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka. Kalau terjemahan secara harfiah tu hina yuftiru, ketika dia sedang berbuka. Para ulama kata sebelum dia berbuka. Bila sebelum berbuka? Ada pendapat yang kata selagi mana belum berbuka, maknanya daripada terbit fajar sehingga sampai inilah terbenam matahari. Ada para ulama kata selepas terbenam, selepas asar sehinggalah sampai kepada berbuka, bukan selepas berbuka. Jadi kita ambil masa-masa tersebut yang khusus ada masa pada bulan Ramadan, itu sahaja yang ada pada bulan Ramadan. Yang lain waktu-waktu mustajab yang lain adalah pada waktu sujud, sepertiga malam yang terakhir di antara pada musim hujan, kemudian di antara 2 khutbah. Ini semua waktu-waktu mustajab kita doa untuk Palestin. Tapi bulan puasa ni kita jangan lupa kita berdoa untuk Palestin, kita khususkan doa kita untuk Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Surah yang ke-157, dan mereka pun sudah ada yang mati keburuan. Kita tengok dalam berita hari ini ada 5 orang sekurang-kurangnya lah mati apabila Jordan menghantar makanan dengan kapal terbang, tapi payung terjun dia tu tak berfungsi, jadi makanan tu jatuh. Jordan ni dia hantar makanan. Ini pelik perangai pemimpin Arab. 1 bulan dia ekspor berapa ribu tan sayur ke Israel. Tapi bila dah teruk sangat ni dia hantar. Tapi begitulah pemimpin Arab ni. Pemimpin Mesir dia kata itu masalah Palestin tu kerana colek orang Israel. Carilah dalam Google, kita boleh tahu. Terutama kita cari dalam bahasa Arab, kita boleh tahulah macam mana respon daripada pemimpin Arab. Jadi kita ini 4 perkara yang saya nak sebutkan malam ni. Yang pertamanya, bila kita nak masuk Ramadan, kita melatih diri kita untuk bergembira. Kita gembira. Mudah-mudahan dengan kegembiraan kita, dengan emosi kita yang gembira, perasaan kita yang gembira, ahli keluarga kita yang gembira, kita dapat buat yang terbaik dalam bulan Ramadan. Kita tak tahu. Yang keduanya, kita niat betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda-benda yang lain, bukan bercampur aduk dengan benda-benda yang lain. Kita berusaha. Masalah hati kita serah kepada Allah, tapi yang penting kita berusaha, kemudian kita bertawakallah, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita meninggalkan dosa. Jangan semata-mata kita buat benda yang wajib dan kita buat yang sunat, tapi kita tidak meninggalkan dosa. Dan yang keempat, kita jangan lupakan Palestin, kerana bulan puasa adalah bulan jihad, dan kita khususkan doa-doa kita pada bulan puasa untuk mereka selain daripada doa-doa yang lain. Jadi saya berhenti di sini dulu.
Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri dan daripada syaitan. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi